والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surah 13. Muka surat 13, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 13 dan kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan takut olehmu bahawasanya engkau i'tiqad dengan ahli bid'ah pada agama Allah, iaitu i'tiqad dengan ahli bid'ah pada agama Allah, barang yang tiada datang dengan dia dengan barang kitab Al-Quranul Karim dan asar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan apabila engkau beriktikad dengan iktikad ahli bid'ah. Dan segala dalil tauhid, dalil yang menunjukkan atas pembicara ilmu tauhid ini ada maujud asalnya, asal dalil tauhid di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quranul Karim. Dan takut olehmu bahawa engkau i'tiqad dengan ahli bid'ah pada agama Allah, iaitu barang yang tidak datang dengan dia dengan barang Al-Quran dan asal, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adalah kamu serta Allah atas sebesar-besar kebinasaan apabila beriktikad dengan iktikad ahli bid'ah. Itulah sebesar-besar kebinasaan, yang mana terdahulunya di muka surat 11 dahulu, terkadang engkau beriktikad dengan iktikad yang terpesong, maka ibadah yang kamu lakukan jadi debu yang bertaburan sama sekali, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah mana ni yang tuan-tuan terima ni? Amal ibadah yang comel pekot tasawuf lah. Nak panggil seseorang beramal ibadah, pekohnya comel, tasawufnya comel, boleh dipanggil beramal ibadah, boleh dipanggil bersembahyang. Sembahyang mana ni? Hok pekoh comel, tasawuf comel, itu orang yang buat amal ibadah. Semayang rajin, berjemaah rajin, ilmu fardu-ain pekoh, ilmu fardu tak peduli, itu tak anggap amal ibadah. Yang terdahulunya di muka sebelah juga, terkadang engkau ni sembahyang, engkau bertaharah, engkau bersembahyang, engkau berpuasa dalam masa yang lama puluh-puluh tahun, yang menyalahi sunnah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kau tidak menyedari. Kenapa? Kerana tidak belajar ilmu fardu ain fiqh.
Terdahulunya. Bertaharah, solat, puasa puluh-puluh tahun dalam keadaan menyalahi akan sunnah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kadang engkau tidak mengetahui apabila tidak belajar ilmu fardhu ain fiqh. Jadi hak kemah ilmu fardhu ain fiqh tasawuf boleh dipanggil beramal ibadah. Tiba-tiba engkau beriktikad dengan iktikad yang terpesong, iktikad ahli bid'ah. Amal ibadah comel fiqh tasawuf itulah jadi debu yang berterbangan, sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau buat rupa semayang, fardhu ain tauhid, fiqh tasawuf pudak peduli, tu jalan je lah. Boleh jalan je. Tak ada sekatang atas dunia ni. Jalanlah macam gitulah berjalan dia. Semayang dia semayang. Tapi akidah macam mana? Semayang macam mana? Fardhu ain tasawuf macam mana? Buat tak tahu je. Ada tak seumpama tu? Tak mau belajar. Tapi pelik tak mau belajar fardhu ain tauhid pakai tasawuf. Rajin pula belajar Quran. Belajar Quran tu bukan fardu ain. Itu fardu kifayah. Belajar hukum hakam Al-Quran bukan fardu ain, tu fardu kifayah. Yang fardu ain kita Fatihah je. Fardu ain kita Fatihah kena betul molek-molek. Sebab itu berkait dengan sembahyang. Itu fardu ain kitanya. Adapun belajar Al-Quran, belajar tajwid itu fardu kifayah. Kemudian kita nak membaca Al-Quran selebih-lebih zikir, amal sunat. Semua orang tahu belaka baca Quran ni sunat. Berakidah dengan akidah Quran tu, itu usuluddin. Beramal dengan perintah zahir batin Al-Quran itulah fiqh tasawuf. Membaca Al-Quran semua tahu hukumnya sunat. Berakidah dengan akidah Al-Quran itu wajib. Menuruti perintah Al-Quran zahir dan batin, meninggal kelanggar Al-Quran zahir dan batin, itu wajib. Itu fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Itu wajib fardu ain. Membaca Al-Quran semua maklum sunat. Selebih-lebih zikir. Apabila dia nak membaca Al-Quran sunat selebih zikir, barulah fardu ain dia belajar hukum hakam Al-Quran. Barulah dia fardu ain mempelajari hukum hakam Al-Quran, sebab dia nak beramal dengan amal sunat selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Orang nak beramal amal sunat ni, akidah comel, semayang puasa comel, hati comel, ni hok tapak agama ni. Akidah comel, semayang comel, hati pun comel. Nak memperbanyakkan amal sunat dengan semayang sunat, dengan puasa sunat, nak membaca Al-Quran selebih-lebih zikir, bagi pada amal sunat. Bila nak membaca Al-Quran selebih zikir, nak beramal kena ada ilmu, maka wajib fardu ain belajar hukum hakam tajwid. Tapi hukum asalnya belajar hukum Al-Quran fardu kifayah, itu hukum asal. Jahil sungguhlah dianya, buta huruf, tak boleh nak baca Quran langsung, tapi patah dia comel, tak dosa dianya. Ni ada kadang-kadang tengok audio orang yang tak erti baca Quran buta huruf, berdosa dia kata. Dosa kat mana? Itu kan fardu ain. Patutnya Fatihah. Tapi rugi dia sebab tidak boleh membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Betul lah, rugi. Bukan berdosa, tapi rugi. Nak membaca Al-Quran, dia wajib fardu ain kena belajar hukum hakam. Itu amal sunat. Berakidah Quran tu. Membaca Al-Quran, tak membaca tak berdosa. Berakidah Al-Quran, tak mau akidah pun tak apa. Saya tak buat akidah Quran, saya tak buat amal perintah zahir batin Al-Quran. Lepas tu boleh ke? Baca Quran ni sunat. Baca untung besar selebih zikir. Tak baca rugi besar, tapi tak berdosa. Akidah Quran pun saya tak buat. Boleh gitu?
Hak tu fardu ain. Dia kena agama. Rajin dia ngaji Quran. Tapi sebut kata belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf, dia lari dulu lagi. Sungguh ni. Ni sungguh ni. Ada ni. Saya beberapa kali dah kena. Bulan Ramadan, waktu duha. Saya selama ni kuliah duha lah yang paling selesa. Kalau duha yang paling selesa. Kuliah maghrib ni akan berhadapan dengan puak yang nak semayang maghrib, isyak berjemaah je. Orang mengajar tu dia apa? Dia otak dia melayang-layang. Yang lari tu larilah. Yang lari tu lari. Isyak mari pula. Tak berhenti je mengajar. Kalau usaha diri. Allah, aku nak main isyak tak habis ikhlas. Di muka pintu. Tengok orang tu, bisik orang tu, bisik orang ni. Dia tak hormat ni. Dia duduk tekung belajar tak hormat. Dia tak hormat. Orang duduk tekung belajar tu, dia duduk buat derak orang ni. Dia nak hak dia je. Ada hak jenis tak mahu pergi mari dah. Sakit orat dah. Sakit tubuh dah. Dia tunggu. Tapi tunggu pun minda dia melayang-layang. Dia tak ambil tahu pun mengajar apa. Lambat sikit je berhenti, risau dah. Dia bukan nak belajar, dia nak main berjemaah. Ada ni. Kalau subuh pula, orang sibuk dengan kerja. Hak paling selesa duha. Sebab orang sengaja sengeleng mari. Duha dia sengaja sengeleng mari, bukan berkat ni majemaah. Sengaja sengeleng mari. Duha lah paling selesa. Tapi jangan kena duha bulan Ramadan. Kalau kena duha bulan Ramadan, akan jerembung dengan puak-puak nak baca Quran, orang mengajar dia pakat lari. Puak mana tu? Yang saya jerembung dah waktu duha bulan Ramadan, tak pernah berlaku lagi pada orang lelaki. Orang puang lah. Mana kita sampai kat pukul 9 tu, ada dah. Jerembung balik. Balik. Sampai atas masjid, ada lagi tu beberapa orang. Tak habis lagi nak tutup Quran. Nampak bukan kita, dia pun tutup Quran, dia pun akak pun, dia pun lari balik. Jadi seolah-olah kuliah tu pukul 9 ni belajar matematik, belajar sains bahkan dia ingat. Dia sekarang duduk iktikaf dalam masjid bulan Ramadan, sedang membaca Al-Quran, sambil berzikir. Orang main mengajar fardu ain, dia lari daripada masjid. Nak balik benda, nak balik masak pukul 9 pagi bulan Ramadan. Pandai ni. Jadi otak dia mikir macam mana? Apa? Something wrong dia panggil. Ni dia ni. Otak, bukan otak ni, otak agama dia. Dia tak faham agama. Hebat lagi. Dia baca juga. Ketuk ketuk mikrofon takut duduk sedar ni. Ketuk. Baca juga. Lepas tu saya pun mula nak start mengajar ni. Kau kuat belajar. Kena sekali. Saya pun pakai tegur direct Tegur direct. Lepas tu masa tu betul. Masa pun balik. Cetung muka-muka muaji. Tua belaka dah ni. Bercucu dah. Tapi otak dia tu macam mana? Nak kata nyanyok, comel. Tapi otak dia macam mana? Pelik. Tak nak beza mana wajib, mana sunat. Lepas tu balik tu. Tanyalah pihak masjid macam mana respon. Kecoh kedok. Dia kata hak ketua dia arah dah. Balik awal-awal dia ngajar pukul 9. Jadi hak ketua dia balik lah duduk dah. Dia arah so balik, takut ganggu orang nak mengajar. Dia tak mau belajar. Dia arah ni abah dia ni, arah balik. Sebab jangan ganggu orang nak mengajar. Orang nak ngajar siapa? Ngajar orang lain, bukan nak ngajar puak Quran dia. Dah pelik kata, dia tak mau belajar fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Jadi kepala dia tu pelik dah otaknya. Ajak balik. Sebab tak mau ganggu orang mengajar. Tu pelik dah otak. Hak ni tak tuli. Nak ngaji juga masa kau mengajar. Ni 2 kali 5, 5 kali 2 je. Ketua dia bagus. Suruh balik awal. Bagus begitu. Tutup Al-Quran. Sambung iktikaf. Ngaji fardu ain pula. Bulan Ramadan lagi mana lagi? Ni.
Ngaji Quran rajin. Tapi belajar fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, nak berakidah dengan akidah Al-Quran, nak beramal dengan perintah langan Al-Quran, dia tak mau. Ini Quran kan laknat kembalinya. Takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan takkan diterima. Quran tu akan laknat. Pokok pangkalnya apa? Jahil sangat-sangat. Tak tahu beza mana wajib fardhu ain, mana wajib fardhu kifayah, mana hak sunat. Tak tahu nak beza. Kalau kira balik, tidak ada orang boleh pertikai. Ilmu tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain. Tak ada orang boleh pertikai. Cuma dia rasa macam dia pandai. Itu jahil murakkab. Kalau pandai, apa salahnya ulang pergi belajar? Kalau betul pandai. Hak berasa pandai ni jahil murakkab. Tak ada orang boleh menafikan kewajipan belajar fardu ain, tauhid, fiqh. Tidak ada boleh menafikan. Dan semua orang mengetahui membaca Al-Quran hukumnya sunat. Tak ada seorang pun kata, dah ustaz baca Quran wajib. Tak ada. Semua mengetahui sunat. Kenapa bukan kata nak mari belajar? Sedang berada masjid dah, iktikaf di bulan Ramadan. Nak ke mana? Duk majlis ilmu lah. Lari daripada majlis ilmu. Hak Nabi kata bila kamu melalui akan kebun syurga, farta'u, kamu kena duduk situ. Hak lalu duduk situ. Itu perintah Nabi, farta'u, duduk situ. Lalu ni ada kebun syurga. Nabi suruh duduk situ. Sahabat tanya kebun syurga tu apa? Ada orang mengatakan halaqah zikir. Ada orang mengatakan majlis ilmu. Halaqah zikir. Majlis ilmu tu pun halaqah zikir. Ada ni. Nabi suruh berhenti duduk. Lalu orang main nak ngajar, tembar lari. Macam mana tengok Nabi perintah. Lalu akan kebun syurga, maka adalah kamu duduk. Lalu ada orang mengajar, berhenti ni hak duduk dalam masjid, orang mengajar dia kat punggung, depan-depan orang. Tak ada rasa malu apa pun, berbangga pula dianya. Hak malu sikit, dia balik awal. 8.30 dia balik sebab 8.30 orang mula masuk. Dia balik awal sikit, tambah terselisih dengan orang-orang hak nak ngaji fardhu ain pukul 9 ni. Kalau 8.30 dia balik 8.30 baru orang masuk. Hak hebatnya orang duduk belakang dah, ramai-ramai orang duduk nak belajar. Dia pun tapi tak ngajar lagi lah. Dia pun tutup Quran dan masuk ustaz masuk duduk meja dia pun akad Quran. Dia pun bangun. Dia tak malu langsung pun. Dia lari daripada majlis ilmu. Kebun syurga dia lari. Yang mana ada malaikat yang ditugaskan bagan. Round pada round. Pusing-pusing. Malaikat pada round cari majlis ilmu. Bila malaikat nampak je majlis ilmu, malaikat akan seru malaikat lain sama-sama masuk dalam majlis ilmu. Malaikat seru pada malaikat lain sama-sama masuk majlis ilmu. Jadi orang lain yang mari belakang, malaikat pun mari. Siapa yang lari daripada kebun syurga? Siapakah yang lari daripada majlis yang disukai oleh para malaikat? Siapa yang lari? Ada. Siapa yang lari daripada kebun syurga? Siapa yang lari daripada majlis yang malaikat ditugaskan mencari? Yang Nabi perintah kita ni lalu pada kebun syurga, maka nak berhenti. Siapa yang lari? Orang tak ada agama. Orang musuh pada agama, musuh kepada malaikat, orang yang tak mahu kebun syurga. Sebab nak dapat kebun syurga, beriman dan beramal soleh, baru dapat kebun syurga. Kenapa dia lari daripada kebun syurga? Kenapa dia lari daripada majlis ilmu yang Nabi perintah supaya berhenti? Siapakah yang lari daripada majlis yang malaikat cari majlis ilmu? Siapa? Musuh dia lah. Musuh pada malaikat. Orang yang tidak ada ilmu agama, akidah yang terpesong, semayang tanpa ilmu, hati riak, ujub takabur, ini semua adalah puak syaitan belaka. Ini memang puak syaitan. Faham tak?
Orang yang akidah terpesong Al-Quranul Karim, ini ada puak syaitan. Orang semayang tapi ilmu, puak syaitan. Orang yang mengekali riak, ujub, takabur, ini pun memang puak syaitan. Dia ada dua je. Hizbullah dengan Hizbul Syaitan. Dua puak je. Mana dia melakukan perbuatan yang seumpama tu. Kalau kita balik pada hukum agama, pelik sangat-sangat. Tapi manis-manis. Sebab apa? Puak yang berlawanan. Puak yang berlawanan. Kita tak pelik puak yang berlawanan ni. Hak ni dia tegah begini, nak agama. Hak ni dia tegah, nak pasang dia. Nak buat amal. Hak tak peduli langsung. Tu jelas. Hak ni nak buat rupa amal. Tapi puak syaitan. Hak tu Quran perintah tu. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah. Orang iman kena masuk pada agama secara keseluruhan. Akidah kena comel, fiqh kena comel, tasawuf kena comel. Fiqh pula ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Quran perintah masuk agama secara keseluruhan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana syaitan musuh nyata bagi kamu. Apa jejak langkah syaitan? Orang yang tidak masuk agama secara keseluruhan. Itu jejak langkah syaitan. Tapi kalau padu'ain tauhid tak peduli, padu'ain fiqh tasawuf tak peduli, itu syaitan dah lah. Lepas tu dia tak boleh duduk dalam kebun syurga. Dia tak boleh duduk dalam majlis yang dinaungi oleh malaikat. Dia akan manis-manis gembira pula dengan lari daripada majlis ilmu. Hak Nabi perintah nak berhenti itu dalam kebun syurga. Dia tak mahu kebun syurga. Jadi mazhab tekan dah tu berakidah. Terkadang engkau berpegang dengan akidah terpesong, ibadah kamu menjadi debu yang berterbangan. Tuan tak terima. Siapa yang beribadah ni? Yang Tuan tak terima? Fiqh comel, tasawuf comel. Bawa panggil beribadah. Hak di Musab sebelah dahulah kita Minhaj. Dia mari mana gitu sebenarnya? Dia tak dapat didikan yang sebenar. Dia tidak memahami agama tu apa. Dulu lain. Ingat baik. Dulu suasana yang berlainan. Orang dulu jauh daripada majlis ilmu. Apa-apa kejahilan orang dahulu, di antara jahil dimaafkan oleh Allah. Faham tak ni? Orang dulu dia ada ilmu sebanyak, dia amal sungguh-sungguh. Oh dulu ni guru dia ajar sepatah selidah, dia amal sungguh-sungguh. Faham tak? Sepatah selidah. Tak banyak. Tapi walaupun tak banyak, sepatah selidah orang dulu dia akan beramal. Tapi tak banyak. Banyak kekurangan dalam bab ilmu. Kenapa? Ilmu tak cukup. Banyak kejahilan, maka banyaklah hak tak betul. Tak betul dari segi pemahaman agama, tak betul segi amal agama, tak betul orang dahulu. Tapi mereka berpunca daripada jauh daripada orang mengajar. Itu di antara jahil yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeza pada masa kita. Bukan jauh daripada orang mengajar, menjauhkan diri daripada orang mengajar. Menjauh tu awak tak mari langsung. Hak tadi melarikan diri daripada majlis orang mengajar. Hak menjauh ni awak dah tahu je. Bunyi di speaker awak dah tahu je. Itu menjauh. Hak cerita bulan Ramadan tu, bulan Ramadan pula dia buat kerja gitu. Bulan Ramadan dia buat kerja gitu. Dah kata syaitan diikat, dia dah syaitan, tak ikat syaitan tau. Dia syaitan tau. Syaitan diikat, syaitan bertugas dah bulan Ramadan. Sebab orang dia dah bulan Ramadan pun syaitan gitulah. Sampai ke sudah. Kenapa syaitan diikat bulan Ramadan? Kenapa orang masih lagi jahat? Sebab dia tu syaitan tau. Jadi sekarang ni bukan alasan. Orang mengajar banyak. Fadha'in tauhid fiqh tasawuf ada. Tak boleh belajar di masjid, boleh belajar online, boleh belajar FB, boleh belajar macam-macam sekarang. Bukan alasan. Kejahilan orang sekarang
tidak termasuk kejahilan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana mari daripada dahulu ni orang dahulu ni banyak kekurangan, maka anak cucunya tak dapat faham agama yang sebenar. Dia faham agama ni sembahyang, baca Quran, betul lah. Tapi hak ilmu agama asas mereka dah tahu. Mereka faham ilmu fardhu ain ni, pandai baca Quran. Ni ramai sekarang pun masih lagi ada. Dia faham apabila anak-anak dia khatam Quran daripada sekolah rendah lagi, dia macam selesai dah ibu bapa menyempurnakan ilmu fardhu ain kepada anak-anak sebelum balik. Selesai dah. Selesai macam mana? Khatam dah Quran. Habis dah baca Quran. Kalau rendah lagi anak-anak kita, mana fokus pada baca Quran. Jadi apabila anak tu besar pandai baca Quran, makna mak ayah ni beranggapan dia sudah ajar lengkap ilmu fardu ain. Walaha itu ilmu fardu kifayah, bukan fardu ain. Ada ni. Ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf, sumbernya Al-Quran dan hadis. Itu fardu ain. Ilmu untuk membaca Al-Quran fardu kifayah. Hendak membaca Al-Quran, beramal dengan selebih berzikir, amal sunat, barulah fardu ain. Tapi tauhid fiqh dia fardu ain daripada asal lagi dah. Belajar Al-Quran asalnya fardu kifayah. Tapi apabila nak beramal dengan membaca Al-Quran selebih berzikir, maka fardu kifayah jadi naik fardu ain. Tapi hukum asalnya fardu kifayah. Adapun ilmu tauhid fiqh tasawuf ni, inilah fardu ain daripada asal. Tapi orang duduk kenal. Ingat fardu ain ni baca Quran. Fardu ain ni ingat ke baca Quran. Kalau fardu ain bab sembahyang, betul Fatihah. Tu je dia ingat. Memanglah dalam sembahyang perbetulkan bacaan Fatihah memanglah fardu ain. Tapi mereka beranggapan tu je fardu ain dalam sembahyang. Betul baca Fatihah. Lepas tu rukun-rukun qauli yang lain, rukun-rukun fi'li yang lain, bab-bab taharah hak lain macam mana? Orang dahulu dia kurang memahami. Tapi sekarang bukan alasan lagi. Kena balik kepada hak jalanan ahli sunnah yang sebenar. Akidah kena ahli sunnah yang sebenar, fiqh tasawuf nak ahli sunnah yang sebenar. Ahli sunnah wal jamaah, jalanan yang dijalani oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Hak ni atas pihak masjid surau lah. Kalau berlaku seumpama tu dia kena didik, kena pegang kepala tu, pulas telinga molek. Kamu ni bawa anak buah macam mana? Orang mengajar pesan bawa, pakak balik, nanti ganggu orang belajar. Kamu tak mau belajar ke? Orang masjid itu pegang telinga kepala tu, buat konseling, buat pemulihan. Apa ni? Pemulihan agama. Panggil grup tu, Muhammad Haji belakang berapa orang, Jipung, bagi penerangan biar faham agama. Kamu ni tak faham agama ni, kamu melakukan perbuatan yang memalukan pihak masjid. Mana suami-suami kamu? Panggil belakang suami-suami mereka, tengok ayah haji mana. Ayah haji, kamu dah ajar ke mak haji ni agama? Dia memalukan pihak masjid, dia melakukan perbuatan yang memalukan pihak masjid lah pula. Kena ambil tindakan. Tapi Pak Majid kata, sebahagian tu bukan ahli jemaah kita, dia kata. Lepas tu bagaimana? Hak grup Quran tu lah dipanggil, hak grup masjid lain, mari gipong situ. Pula. Bukan semua orang masjid dia. Tapi hak kepala tu masjid dia lah. Hak ramai-ramai tu dia panggil grup dia, main grup dia. Gitu. Pak Majid pun malu juga bila tanya-tanya tu. Panggil apa ni? Tak faham sangat-sangat. Nak kita minhaj Nabi molek. Ilmu amal. Ilmu amal. Hak di awal pembicaraan akabah ilmu. Ilmu amal, dua permata. Nasihat agama, ilmu amal. Itu nasihat agama. Bawa agama, ilmu amal. Dimulai dengan ilmu akidah, kemudian ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Ni nak cerita pula hak fardhu ain ilmu akidah kat mana, setakat mana? Fardhu ilmu tauhid setakat mana?